Assalamualaikum, salam sejahtera. Hey, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan Thailand, Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya betul, let's go. Kamu jawab bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Viral pula tiba-tiba. Katanya tak elok senaman pada waktu malam. Katanya dah melawan fitrah sebagai seorang manusia. Ada pula palatau-palatau yang cakap senaman pada waktu malam ni adalah pembunuh senyap. Sebab katanya banyak dia cakap kes-kes kematian ketika orang bersukan pada waktu malam. Bila cek, orang tu tak ada langsung sejarah ada isap okok ke, vape ke, penyakit jantung ke. Mari sini, aku nak habaq dekat hampa. Sebagai seorang fitness trainer dan juga sebagai seorang atlet, memang kebanyakan masa bersenam aku adalah waktu malam. Dan aku rasa aku punya respon ni boleh mewakili seluruh umat manusia, rakyat Malaysia yang bersenam pada waktu malam. Sebab apa kita bersenam pada waktu malam? Sebab ramai di antara kita yang pada waktu siangnya kita sibuk bekerja dan mencari rezeki. Rata-rata yang kerja dengan kerajaan ke, swasta ke, waktu bekerja kita adalah pada waktu 8, 9 dan habis sekitar pukul 5 dan 6 petang. Tak campur lagi yang overtime ke, kerja shift ke. Dan bila kata bekerja pada waktu 8 pagi tu, kita bukannya 8 pagi keluar rumah tau. Kadang-kadang sebelum subuh ataupun lepas subuh, kita dah keluar rumah. Jadi waktu malam sahajalah kita nak melakukan aktiviti-aktiviti bersukan ataupun bersenam untuk kita nak maintain kita punya kesihatan dan kecergasan badan. Kalau korang perasan sendirilah, banyak event-event, acara-acara sukan sendiri dilakukan pada waktu malam. Seperti tengok bola sepak, maraton, acara-acara balapan, sukan-sukan dunia seperti Olimpik, sukan Commonwealth, sukan SEA. Banyak diorang buat pada waktu malam. Dan orang kata track record, kalau kata ada orang mati mengejut ketika sukan tu berlangsung, tak adalah pula. Korang kena tahu juga, kami-kami yang bersenam ataupun melakukan latihan ni pada waktu malam, tak adalah kami nak belasah, nak bersenam sampai 8 jam, 10 jam. Macam aku sendiri, aku bersama dengan coach-coach sepatan yang lain yang ada organize community workout pada hari Jumaat dekat Bukit Jalil pada setiap 8.30 malam. Maksimum tempoh yang kami akan bersenam pun lebih kurang dalam 2 jam sahaja. Dan sebagai seorang trainer, aku akan sentiasa mengingatkan kepada semua aku punya peserta program ke, kepada orang yang training dengan aku ke, waktu rehat adalah penting. Kalau boleh jaga waktu tidur. Kalau nak diikutkan juga, waktu malam ni bukanlah satu waktu yang pendek. Daripada lepas maghrib sampailah ke subuh. Yang bahaya tu kalau korang senaman sampai tak tidur, sampai tak rehat, sampai tak pergi solat. Sebenarnya isu bersenam pada waktu malam ni bukan baru-baru je jadi isu. Sebenarnya pada tahun 2019 dah pernah jadi isu dan pernah diulas oleh Profesor Dr. Imelda Bacin, iaitu seorang pakar apa nama dia? Pakar obstetrician dan gynecologist. Tu dia. Kena baca, nanti kan salah sebut. Mengikut kata Prof. Dr. Imelda ni, kebanyakan rakyat Malaysia memilih bersukan pada waktu malam sebab bila kita senaman pada waktu siang ni, matahari dekat Malaysia ni panas. Dan bila kita bersenam, kita akan menaikkan suhu badan. Jadi kalau orang-orang yang bersenam tu jenis yang tak ada ilmu, dia tak jaga dia punya hydration, pemakanan dia tak jaga, dan teknik-teknik senaman pun dia tak ada warm up yang betul, tak ada stretching yang betul dan sebagainya, itu lebih berbahaya. Jadi kalau kita senaman pada waktu malam ni, bila kita bersenam, suhu badan kita meningkat. Suhu persekitaran pada waktu malam yang lebih rendah ni akan membantu kita untuk menstabilkan suhu badan. Jadi dari sudut perubatannya, sebenarnya tak ada langsung masalah untuk bersukan pada waktu malam. Janji, jagalah korang punya waktu rehat, jagalah korang punya pengambilan air dan sebagainya. Yang palatau-palatau ni, janganlah hanya kerana ada 2-3 kes yang orang tu bersenam pada waktu malam, lepas tu Allah nak ambil nyawa dia, kau terus pukul rata kata senaman pada waktu malam ni bahaya. Macam mana pula yang orang bersenam pada waktu pagi tiba-tiba boleh kena serangan jantung dan meninggal? Sebagai contoh, masa Langkawi Half Marathon 2022, depan mata aku pada pukul 10. So nak cakap apa? Takkan nak pukul rata pula. Jangan senaman pada waktu pagi sebab ada orang meninggal. Aku ada juga buat survey, kadang-kadang aku buat pemerhatian dekat social media dan sebagainya kan. Kadang-kadang orang yang duk bising kata jangan senaman pada waktu malam ni kan, keluarkan dalil lah, keluarkan isu-isu lama dah. Sebenarnya bukannya pasal bahaya, tapi korang yang malas kan. Korang badan dah berlemak, bila dah gemuk dan korang punya waktu kerja pula, waktu korang cari rezeki tu daripada pagi sampai ke petang tu dah full. Tiba-tiba malam, kau bagilah alasan. Saya gemuk pasal
saya pagi busy dan malam pula dijadikan untuk berehat. Jadi bila saya nak senaman? Jadi tak payah nak gunakan alasan untuk tidak bersenam ketika waktu malam untuk nak cover korang punya kemalasan tu, faham tak? Sebab itulah aku sarankan kepada korang-korang yang mungkin nak bersenam, tak kisahlah pada waktu bila pun, carilah trainer, carilah community workout, carilah grup-grup workout. Sebab bila workout dengan trainer, workout dalam grup ni, ada orang yang akan bagi korang nasihat-nasihat ataupun consultation, suruh korang bukan sekadar senaman ni, tahap senaman dia macam mana, kekerapan senaman dia macam mana, intensiti senaman tu macam mana, dan juga benda ni ada kena-mengena juga dengan korang punya pemakanan. Sekiranya korang ni jenis tak jaga makan, minum air pun tak cukup, lepas tu senaman pun setahun sekali, tiba-tiba senaman jadi apa-apa dekat korang, kena pula korang senaman pada waktu malam. Lepas tu waktu malam yang disalahkan pula. Aku nak share dekat korang perkongsian daripada pakar kardiologi iaitu Dr. Dharmaraj Kartikesan. Sebab ada yang cakap kadang-kadang orang tu tak ada history isap rokok dan sebagainya, tapi macam mana boleh kena serangan jantung ataupun cardiac arrest. Sudden cardiac arrest ni adalah satu keadaan di mana kehilangan fungsi jantung dan pernafasan sehingga tidak sedar diri yang berlaku secara tiba-tiba, dan keadaan ini biasanya berpunca daripada masalah dengan sistem elektrik jantung yang mengganggu fungsi jantung mengepam dan menghentikan aliran darah ke organ badan. Ini adalah sebab-sebab utama kenapa kadang-kadang berlakunya cardiac arrest. Mula-mula penyakit saluran darah jantung, nombor 2 serangan jantung, nombor 3 masalah aliran elektrik jantung, nombor 4 penyakit otot jantung, 5 masalah injap jantung, dan 6 masalah kecacatan jantung sejak lahir. Korang bolehlah mengadakan rutin pemeriksaan jantung berkala, sebulan sekali ke, 2 bulan sekali ke, untuk nak cek tahap kesihatan jantung korang. Di samping itu, jagalah amalan pemakanan korang dan bersenamlah. Bukan nak tunggu setahun sekali baru nak senaman. Bukan nak tunggu kalau gemuk je baru nak senaman. Bersenamlah untuk mengekal dan menjaga kesihatan dan kecergasan jantung korang. Sebab aku bagi tahulah, function basic untuk jantung ni adalah dia mengepam darah, dan darah ni dibawa ke seluruh badan, dan darah ni juga turut membawa oksigen. Jadi daripada apa yang aku cerita dekat korang ni, sebenarnya suka hati korang. Korang nak bersenam pada waktu pagi ke, nak bersenam pada waktu malam ke, ikut waktu apa yang kau ada. Janji kau bersenam. Yang bahaya tu kalau korang tak bersenam. Lagipun bersenam ni adalah sunnah Nabi kita. Kalau suka dengan video ni, bolehlah share, dan kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, kalau korang blur benda-benda yang basic pasal pemakanan dan senaman, korang boleh join program Lemak to Lean. Korang PM sahaja dekat akaun yang aku bagi link dekat bawah ni, sebab kita ajar cara nak sihat dan cergas secara natural, tanpa perlukan alat, tanpa perlukan suplemen, tanpa perlukan ubat-ubatan. Hanya jaga pemakanan yang tak payah berlapar, dan juga korang tak perlu pun nak pergi gym sebenarnya. Boleh buat dekat rumah, ikut masa korang. Dan aku akan ajar juga macam mana korang nak senaman, tapi korang tahu limitation senaman korang supaya tak membahayakan diri korang. Link ada dekat bawah, boleh join. Program aku ni harga paling murah dan ada money back guarantee sekiranya tak ada perubahan positif yang berlaku dekat badan korang. Semoga Allah kurniakan kita kesihatan yang baik, kecergasan badan yang bagus, dan semuanya supaya dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya! Pandai ya. Malas beritahu lah.